akan dibawa pergi ke satu tempat pada hari kiamat. Apa tempatnya? Ala ardin bayadha. Di atas sebidang tanah yang luas, kata Nabi. Luasnya macam mana? Luas sejauh mata memandang. Macam mana tak luas, semua makhluk akan ada di situ. Dan luas sejauh mata memandang, mendatar, rata, tak ada bukit, pokok, gunung, apapun tak ada. Itu mahsyar berwarna putih, itulah mahsyar. Tapi Nabi tambah lagi afrod. Putih itu akan tukar menjadi afrod. Afrod ini apa dia? Merah kemerah-merahan, merah padam. Masya Allah, tabarakallah, dengan panas yang teriknya, panas yang teramat-amat panas. Masya Allah. Macam mana panasnya? Pada setin nakid, seperti roti yang sedang dibakar, kata Nabi SAW. Kenapa dia jadi macam tu? Maka kata Nabi, paham daripada api neraka. Bukan api neraka. Bahan yang keluar daripada api neraka itu akan tukarkan mahsyar yang asalnya putih kepada merah kemerah-merahan. Macam langit kita ada rasa panas kan. Bila main matahari kan, semalam panas betul-betul 40 darjah Celsius. Sampai saya jadi roy, panas Masya Allah kan. Itu baru bahan matahari. Bahan api neraka akan tukarkan mahsyar ini kepada merah kemerah-merahan, dan kita akan dihimpunkan di situ nanti bila sampai waktunya semua. Sampai di mahsyar ini, kita ni bukan semua duduk sekali, kita akan dibeda-bedakan, dipecah-pecahkan kepada 3 kumpulan. Allah sebut dalam surah Waqiah ayat yang ke-7, wa kuntum azwajan salasa, dan mereka akan dibahagikan kepada 3 kumpulan. Masya Allah. Apa kumpulannya kita tak tahu. Mungkin A, mungkin B, mungkin C, mungkin A1, mungkin 2, mungkin 3. Baik, kita akan dipecahkan kepada 3 kumpulan di mahsyar. 1, 2, 3. Baik, siapa yang akan berada di dalam kumpulan pertama itu? Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Ini kumpulan pertama. Siapa? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Apabila orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berbondong-bondong, kata Allah, hatta iza ja'uha, apabila mereka sampai dekat neraka, futihat abwabuha, dibukakan pintu neraka kepada mereka, wa qala lahum khazanatuha, dan berkata para penjaga-penjaga pintu neraka, alam yatikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum, bukankah pernah datang kepada kamu rasul-rasul di kalangan kamu yang membacakan kepada kamu tentang kesucian ayat-ayat Tuhan? Wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza, tidakkah mereka memberi peringatan kepada kamu tentang hari akhirat ini? Qalu bala, mereka menjawab, walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Benar, kami didatangi para rasul, para ilmuwan, para ulama, para ustaz yang memberi nasihat kepada kami. Apa boleh kami buat? Kami yang ikut jalan kafir yang akan diazab. Semua kafir ke dalam neraka jahanam. Allah tak akan pandang, Allah tak akan dengar keuzuran mereka ke apa. Tiada perbincangan, tiada timbangan, tiada apa ke atas mereka. Bangkit di mahsyar, terus ke dalam syurga, terus ke dalam neraka. Allah, silap sikit. Dan terus ke dalam neraka. Baik, saya tak mau ulas banyak benda. Kita tengok yang kedua pula. Kumpulan kedua ni siapa dia?
Kumpulan yang kedua ini Allah berfirman dalam surah Zumar juga, tapi ayat yang ke-73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ini kumpulan kedua. Siapa dia? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Apabila orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam syurga berbondong-bondong, kata Allah. Hatta iza ja'uha, apabila mereka sampai dekat syurga, wa futihat abwabuha, sedangkan pintu syurga sudah dibukakan kepada mereka. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata para penjaga pintu syurga, salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Tibtum, berbahagialah kamu. Kenapa? Fadkhuluha khalidin, kamu akan kekal di dalam syurga ini selama-lamanya. Siapa? Orang yang bertakwa. Baik, apa yang hebat kumpulan dua ni? Apa yang hebat kumpulan yang kedua ni? Ibu-ibu mereka akan masuk ke dalam syurga tanpa sebarang perbincangan, tanpa sebarang pertimbangan, tanpa sebarang hisab, terus ke dalam syurga. Allah. Maknanya dia bangkit daripada barzah, dia sampai di mahsyar. Kalau Allah letak mereka di kumpulan yang kedua, dia terus akan ke dalam syurga yang akan dipimpin oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beza dengan kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang ketiga ni, yang ni dia gelap. Surah Az-Zumar ayat 69, kalau tak silap saya boleh rujuk tengok, masya-Allah. Yang ni gelap, sehingga Allah perlu suruh keluarkan cahaya, baru akan keluar cahaya. Mereka ni apa masalah? Dosa ada, pahala pun ada. Perlu pergi perbicaraan, dibawa pergi atas timbangan mizan, satu persatu apa amalan kita dihisab, diberi buku catatan amal, lepas tu titian sirat al-mustaqim. Semua ini makan masa tidak kurang daripada 50.000 tahun. Siapa 50.000 tahun? Coba bayang tengok, sekarang manusia ada banyak mana? 7 bilion. Belum lagi daripada zaman Nabi Adam, semuanya dihimpunkan. Kalau seorang satu hari, kalau ada 10 atau 20 bilion manusia, 20 bilion hari lah, itu yang ulama kata tak kurang daripada 50.000 tahun. Tapi yang kumpulan dua ni tak ada apa, terus ke dalam syurga. Allahu Akbar. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa. Puasa ajak kita jadi apa? Takwa. Yang beza kita dengan orang lain apa? Takwa. Nak masuk syurga tanpa dihisab, siapa dia? Takwa. Baik, siapa orang bertakwa tu? Siapa dia? Ustaz, orang bertakwa ni ustaz, dia ni pahala dia banyak, dia ni amalan dia ni banyak, dia ni apa, ibadat dia luar biasa. Boleh jadi, tapi kata seorang ulama tafsir yang masyhur, nama dia Syekh Nisaburi Adam. Kata Syekh Nisaburi Adam, orang yang bertakwa ni bukan semestinya banyak amalan dia, bukan semestinya dia ibadat siang malam, bukannya banyak pahala dia, bukan. Habis siapa dia? Boleh jadi siapa saja, termasuk diri kita, dengan satu syarat. Apa syaratnya? Sebelum dia mati, Allah ampunkan ke semua dosa-dosa yang ada pada diri dia sebelum dia mati. Maknanya dia pergi dekat Allah, dia balik pada Allah, kosong dosa dia, tak ada dosa. Ada orang lah butuh yang Allah ampunkan ke semua dosa dia. Ada. Imam baca selalu dalam doa, lepas witir dia baca surah Nisa ayat 68. وَالنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Ini 4 ni confirm tak ada dosa. Siapa? Wan-Nabiyyin, Nabi, para Rasul maksum, tak ada dosa, direct syurga. Yang kedua, was-siddiqin, orang-orang yang benar, Masya Allah. Yang ketiga,
wasyuhada, orang yang mati syahid. Yang keempat, wassalihin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang Allah redha amalan mereka, salafus saleh dan sebagainya. Kita ada dalam paket negeri ini? Tak ada. Syekh Nisawi ada tambah lagi dua daripada yang kelimanya, mereka yang meninggal di Mekah atau di Madinah saat mengerjakan haji atau umrah, confirm syurga. Lepas tu Nabi suruh kita doa mati di Madinah, kan? Masya Allah. Yang keenam, kata Syekh, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam atau orang yang baru berjinak-jinak dengan Islam. Masya Allah, kalau dia mati, confirm syurga. Saya boleh dah, tak boleh 15 tahun ke Islam. Oh, dosa banyak pun, Masya Allah. Nah, tapi ada orang, anak murid saya sendiri pun baru masuk Islam, tak sampai sebulan, mati. Allah, syurga bagi dia. Siapa? Sebab ada satu kisah di riwayat di zaman Nabi, seorang lelaki daripada kabilah Muharib. Dia ni macam cyber trooper. Nabi ada mana, dia pun ikut. Nabi di mana, semua dia ikut. Tapi dia bukan dengar dakwah Nabi, dia kutuk Nabi, dia hina Nabi. Nabi tengah sampaikan dakwah, dia kutuk Nabi, dia hina Nabi. Sehingga Allah kurniakan dia hidayah, dia masuk Islam. Dia masuk Islam, pergi jumpa Nabi. Kita lah, kalau kita orang hina kita, orang berkata-kata pada kita, kalau kita jumpa orang tu, kita kata apa? Kita sumpah dia ada aku. Aku sumpah 7 keturunan ang hitam. Masya Allah. Nah, tak ada kena-mana dia kata apa. Kan? Jadi Nabi pilihkan Nabi, dia kata, ya Rasul, istaghfirli, ampunkan saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Inna Islam yuhibbu ma qablahu min al-ghafar. Sesungguhnya Islam kamu itu telah mengampunkan segala dosa yang kau buat waktu kau kafir dulu. Masya Allah. Jadi orang masuk Islam ni dia ibarat macam baru lahir. Masya Allah, tak ada dosa. 6 kata dia. Ada kita dalam salah satu 6 ni. Langsung tak ada. Jadi macam mana kita ada peluang nak masuk syurga tanpa dihisab, ataupun kita nak duduk di kumpulan 50 ribu tahun dalam perjalanan. Masya Allah. Ada tak peluang untuk kita berada di kumpulan yang kedua ni? Ada satu peluang. Apa? Ramadan. Jawapan. Kan Nabi sebut, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirullahu ma taqaddama min dhanbi. Kan? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, penuh pengharapan, maka Allah akan ampunkan kesemua dosa yang dia buat dalam hidupnya. Itulah Ramadan, bukti Allah cinta pada kita. Masya Allah tabarakallah. Tapi bukan semua orang yang boleh dapat maqam la'allakum tattaqun itu, karena Nabi sendiri sebut mafhum hadisnya. Nabi kata, ramai di kalangan umat-umat aku berpuasa, tapi apa yang mereka dapat? Melainkan lapar dan dahaga saja, kata Nabi. Sedangkan ada satu doa malaikat Jibril alaihissalam, dia Nabi aminkan doa itu 3 kali kan. Sehingga sahabat tanya, kenapa kamu aminkan? Maka Nabi kata, malaikat Jibril tadi baca doa, aku aminkan. Salah satu doanya apa dia? Celakalah umat Muhammad, Ramadan dah dikurniakan kepada mereka dan Ramadan dah tinggalkan mereka pergi, tapi dosanya sikit pun tak diberi pengampunan oleh Allah. Yang ini yang sayang. Pasal apa? Kata ulama, pasal dia tidak ada penjiwaan atau tidak ada penghayatan dalam bulan Ramadan. Dia buat biasa saja bulan Ramadan, melainkan dia puasa. Itu saja. Benda lain apapun dia tak buat. Jadi apakah penghayatan yang perlu ada dalam diri kita supaya kita jadikan Ramadan ini lebih bermakna kepada kita? Yang pertamanya, kata ulama, penghayatan dari segi ruhiyah. Apa dia ruhiyah? Ruhiyah ni kalau kita nak faham, dia berkenaan dengan pemantapan iman kita. Macam contoh, dia puasa tapi mata dia tengok semua benda haram. Ada orang lagu tu? Ada. Semua rumah sekarang Astro sudah ada. Kadang-kadang taman beli rumah baru pun Astro percuma dia bagi. Kan, Masya Allah. Sampai macam tu. Tapi saya dengar dekat Indonesia,
Siapa beli rumah isteri pun dapat satu percuma. Allah ada kata. Sampai package dia bagi itulah duduk sana kan biasa. Masya Allah. Saya tak ada masalah. Isteri saya ni dia seorang isteri yang solehah. Berdua sungguh saya dapat isteri macam tu. Masya Allah. Sehingga isteri saya kata, mak kawinlah lagi seorang. Hampir juga saya kata, jangan main-main. Betul mak. Saya cek reto mak kawin lagi seorang. Abang nak kata, bolehlah dia kata. Hang yang apa ni mak? Kawinlah dia kata. Tapi satu syarat dia kata. Pula dah. Apa syarat dia? Syarat dia biarlah saya yang carikan calon madu saya. Betul. Biar saya yang cari isteri untuk abang. Sampai macam tu mana mau cari kan? Saya pun kata-kata carilah, tak ada masalah. Itulah yang dia cari-cari sampai sekarang tak pernah jumpa-jumpa, Masya Allah. Agak-agaknya sampai ke rebutlah saya akan jumpa, Masya Allah. Itu isteri yang solehah, Masya Allah. Mana saya lepas dari itu? Ya, aku lupa. Kena dia pernah ke sana, pernah ke sini. Mana saya lepas? Oh, iman ya. Kita tengok mata ni kan, Masya Allah. Tengok hari ni buka-buka TV kan. Kita buka-buka TV, ada gambar Hindustan. Nagin tu kan, ulang-ulang cerita ulang kan, Masya Allah kan. Tengok dia ada pakai tudung tak? Mana ada pakai tudung? Buka HBO kan, buka HBO gambar orang putih. Masa dia punya perempuan mana pakai baju serupa cukup kain, semua tak cukup kain, betul tak? Kita dolayan benda tu, Masya Allah kan. Saya sendiri ada pengalaman. Saya pergi satu tempat 3 tahun dulu di Perlis, Jabatan Kerajaan jemput kuliah tua macam di bulan Ramadan. Saya macam ni di tengah serama, tiba-tiba ada seorang lelaki dia letak surat atas meja saya. Saya ingat dia suruh saya berhenti ke apa kan, lagi 5 minit dapat tengok-tengok dia tanya soalan. Saya baca soalan dia hilang angkat tu, tak tahu nak cakap apa. Dia punya soalan, Assalamualaikum Ustaz, tolong beri penjelasan kenapa dia main saja Ramadan murtabak jadi wajib. Lani kan di mana pun murtabak. Betul, daripada utara sampai ke selatan murtabak saja. Lani murtabak cheese lah, murtabak coklat lah, honeycomb lah, macam-macam sudah ada. Tu dia tanya kenapa murtabak jadi wajib. Saya rencana nak jawab, Lani pun tak makan murtabak. Betul saya jawab, saya kata mungkin dia silap baca. Kita kan Ramadan Al-Mubarak, mungkin dia baca Ramadan Al-Murtabak, sebab itu murtabak jadi wajib kan? Petang tu saya pun teringat pada murtabak lah. Saya bawa isteri saya, waktu tu saya tak duduk di Sungai Petani, saya duduk di Puling. Saya bawa isteri saya pergi bazar Ramadan. Saya jarang pergi bazar Ramadan, tapi disepakkan nak makan murtabak hari tu. Saya pun pergi bawa isteri saya. Saya parking kereta. Ada satu lagi kereta main sebelah saya, Iswara Aerobag warna merah. Turun sepasang suami isteri. Saya tengok suami dia pakai baju lengan pendek, singlet saja. Lepas tu seluar pendek, atas pada lutut. Tu suami Allah. Turun isteri dia lagi pendek daripada suami dia, separuh paha. Betul dia tak bohong. Separuh paha, seksi gila, Masya Allah. Saya tengok habis semua, Masya Allah ya. Sedih, tapi saya sedih. Saya teramat-amat sedih. Sedih bukan pasal apa, sedih sebab dapat tengok sekali saja. Pilih dia lah sebab saya kata, abang tengok apa? Jalan. Kali sikit je, jalan, Masya Allah. Ikut dia, Masya Allah. Tu isteri saya kata, apa abang? Bulan Ramadan pun mau pakai macam ni lah. Saya pun jawab, inilah tanda-tanda akhir zaman. Tapi mata tak tengok, mana tengok aja juga. Kan Nabi kata banyak orang berpakaian tapi telanjang. Tapi mata tak tengok, mana tengok dia saja. Inilah yang menjadikan puasa kita ni ada masalah. Ini yang akan kurangkan pahala puasa kita, kerana mata tu kita tak gunakan dengan cara yang betul ya, Masya Allah.
Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang sahih, inna zaharata sahmun min sihamin iblisa masmum. Nabi kata, man taraka min maqafati abadatuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Tu Nabi kata, Masya Allah, inna zaharata sahmun min sihamin iblisa masmum. Sesungguhnya melihat sesuatu yang elok pada tubuh seorang wanita ni umpama macam anak panah daripada anak panah iblis yang beracun. Itu Nabi kata, man taraka min maqafati abadatuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan tersebut kerana takut kepada Allah, nescaya Allah akan mencampakkan kemanisan iman di dalam hati dia. Memang kita tak dapatlah mengelak benda ni. Sekarang bazar Ramadan, orang bukan Islam sama banyak dengan kita. Saya pun pelik juga apa mereka pun puasa ke apa kita pun tak. Tapi karena mereka pakai ikut tradisi mereka kan, Masya Allah tabarakallah. Jadi mata kita ni apa dekat suami-suami kita, abang-abang kita, adik-adik kita, mata kena jaga. Sama juga dengan kita pun buka TV dan layan semuanya tu, Masya Allah. Begitu juga dengan telinga. Telinga Allah bagi untuk kita dengar benda-benda yang baik, benda-benda yang sahih, benda-benda yang bukan berkenaan dengan fitnah, tapi semua kita dengar. Ustaz, saya dengar saja dia yang cakap, saya dengar, saya tak cakap apa pun, dan balai cakap dia pun tak ada. Kata Syekhul Islam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, siapa dengar dia pun dapat dosa sama dengan orang yang berdengar cakap itu. Pasal apa? Pasal kita dengar lah dia cakap. Kalau kita tidak dengar dia pun cakap lah. Dia bercakap dengan pokok lah. Tidak kan, Masya Allah. Apatah lagi dengar benda-benda yang sikit pun tak betul fitnah. Itu kena jaga. Saya main dulu Sungai Petani ni. Saya pun mereka fitnah. Mereka kata saya ni hitam. Bukan fitnah lah. Hitam manis kan, Masya Allah kan. Dia tinggal perkataan manis. Dia kata hitam saja. Fitnah, Masya Allah. Jadi benda-benda yang tak elok, yang tiada manfaat, jangan duduk, jangan dengar. Masya Allah, kita elak yang itu. Sama juga mulut. Inilah paling bahaya. Afatul lisan, bahaya lidah. Kan? Salah satu perbuatan mulut kita ni adalah mengumpat. Tidak. Bulan Ramadan pun dia boleh mengumpat. Masya Allah, memang teruk sungguh. Nabi pernah bagi warning melalui satu hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga At-Tabarani. Apa kata Nabi? Iyyakum wal ghibah. Jauhlah kamu, kalian jauh daripada perbuatan mengumpat. Fa innal ghibata asyaddu minal zina. Sesungguhnya perbuatan mengumpat ini lebih bahaya daripada zina, kata Nabi. Itu zina dosa besar, tapi Nabi kata mengumpat ini lebih bahaya daripada zina. Qila lahu kaifa Rasulullah, kenapa kamu kata macam ni ya Rasulullah? Maka Nabi kata, fa innar rijala qad yazni wa yatubu. Sesungguhnya seorang lelaki yang melakukan zina kemudian dia taubat kepada Allah, kemudian dia taubat kepada Allah, fa yatubullahu alaihi. Sesungguhnya Allah akan terima taubatnya. Fa inna sahibul ghibati. Sesungguhnya bila kita mengumpat seseorang itu, yaghfir lahu hatta yughfir lahu sahibu. Dosa mengumpatnya tidak akan diberi pengampunan sedikit pun hatta yughfir lahu sahibu. Sehinggalah orang yang dia mengumpat itu mengampunkan dia. Allah. Itu Nabi kata lebih bahaya daripada zina. Pasal apa? Zina memang dosa besar. Tapi bila kita taubat pada Allah, Allah terima taubat kita. Sebab ini antara kita dengan Allah. Tapi bila kita mengumpat, kata Nabi, walaupun kita taubat, kita sudah tahu mengumpat, tapi kata Nabi, dosa itu tetap takkan diampunkan oleh Allah. Sehingga orang yang kita mengumpat itu mengampunkan kita. Allah. Cuba bayang tengok kita 24 orang, tiba-tiba dia mati. Macam mana kita nak terbuat dosa? Mana nak terbaik? Carilah dia di masyarakat, Masya Allah. Jadi inilah antara sebab-sebab yang kata ulama yang mengurangkan, bukan mengurangkan, padahal tuan-tuan dia tidak mengenalkan kita dengan arti keberkatan di dalam bulan Ramadan. Ini yang akan merosakkan puasa kita. Itu
Itu. Yang kedua, penghayatan yang kedua apa dia kata ulama? Penghayatan dari segi jasa dia. Apa dia jasa dia? Senang nak faham doa. Jangan berhenti berdoa bulan Ramadan. Kenapa? Kerana ada doa mustajab. Bulan Ramadan, bulan barakah, bulan penuh dengan mustajab doanya, Masya Allah. Tapi biasa dengar tak doa dikabulkan, doa mustajab. Kan biasa dengar kan, moga Allah kabulkan doa kamu. Biasa dengar kan? Kabul ni apa dia, mustajab ni apa dia? Saya mula-mula saya tak faham. Maka masa saya ngaji, saya tanya guru saya. Kata guru saya, doa dikabulkan ini adalah doa-doa yang sampai kepada Allah. Tapi bila Allah nak jawab datang. Macam contoh, dia doa, Ya Allah, umurku sudah 60 tahun. EPF ada dekat 1,5 juta. Jadi saya teringin nak tambah lagi seorang. Tak ada zaujah, kan? 60 tahun nak tambah isteri seorang lagi. Okey lah, benda baik. Lepas tu dia doa, Ya Allah, Engkau perkenankan kepada aku seorang wanita dalam lingkungan umur 23 tahun hingga 25 tahun. Itu dia angan-angan cukup 60 nak 25 tahun, Masya Allah, kan? Benda baik, Allah nak jawab bila tak tahu. Tunggu punya tunggu, umur dia 80 tahun dah. Waktu tu dah kena penyakit Parkinson. Parkinson ni semua goyang kan? Tiba-tiba dapat seorang jodoh. Allah, bakal isteri umur 25 tahun. Sekali pandang macam Nilofa. Masya Allah. Terhujur bakal isteri 25 tahun. Time nak akad nikah, tengok bakal isteri cun gila. Masya Allah, sampai terhujur, gila-gila yang terhujur. Kena heart attack mampu itu. Masya Allah. Itu doa dikabulkan. Kan? Mustajab ni macam mana? Lani doa, lani dapat. Lani doa, minggu depan dapat. Lani doa, bulan depan dapat. Cepat Allah jawab mustajab. Bila makan sahur, kan? Masya Allah, sahur, kan? Atau Nabi suruh kita bangun walaupun dengan seteguk air, kata Nabi, Masya Allah. Kerana ada keberkatan. Bila ada keberkatan, di situ doa pun mustajab. Lazimnya kita gerak suami kan, bang makan sok, dia bangun tak? Tak ada. Apa kita buat? Tak dia aku makan. Tidak. Lepas ni jangan buat macam ni. Kita sama-sama nak dapat keberkatan. Jadi bawa segelas ayam, bawa sebiji kurma, di tempat tidur dia tu, gerak dia. Bila kita duk gerak dia mesti muat. Sumpah kurma tu dalam mulut dia, Masya Allah. Wah, doa, Masya Allah. Sama-sama mendapat keberkatan, kan, Masya Allah. Bila lagi waktu mustajab doanya? Waktu nak buka puasa, kan? Tapi time tu lah sangat mencabarkan. Semua makanan ada depan, kaki macam pijak mesin jahit. Lagu ni tengok, batu tengok, aning tengok tu kan. Katakan hari tu Tok Bilal naik gerek pergi masjid, jatuh depan masjid. Habis, Masya Allah, kan? Kita sumpah dia, maki dia, macam-macam kita buat, kan, Masya Allah. Tapi itulah time sebenarnya. Duduk awal tapak 15 minit, zikir, doa pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata dalam satu hadis yang sahih, salasatun turaddu da'wafahum. 3 pihak Allah takkan tolak doa mereka. Siapa? Al-imamu al-adil, seorang pemerintah yang adil, wasaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sehingga dia buka puasanya, wahdahwatul mazlum, dan orang yang dizalimi atau dianiayai. 3 pihak ini Allah takkan tolak doa mereka. Maka kita puasa, sebelum nak buka puasa tu doa ada. Ustaz nak baca doa apa? Nabi ajar pada Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Nabi. Dan Nabi kata, Aisyah doa lah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan? Masya Allah. Tapi Ustaz, saya tak hafal doa tu, Ustaz, kan? Semua kita faham tak doa yang imam baca setiap hari? Melainkan Rabbana atina fid dunya hasanah, yang tu kita faham lah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, kan? Masya Allah, kan? Saya pergi satu masjid, imam baca doa sampai
Depa amin tu boleh dengar sampai ke luar. Oh, Masya Allah, imam baca punya semangat. Allahumma ja'alna minan nar, amin. Allahumma ja'alna minan nar, amin. Masya Allah, tak dia minta apa. Ya Allah, campakkanlah kami ke dalam neraka. Semua amin, amin, amin. Masya Allah. Kadang mana kita faham, betul tak kan? Jadi bacalah doa dalam bahasa ibunda kita, bahasa Melayu cantik apa? Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ampunkanlah segala dosa-dosa kami sekeluarga dan juga dosa-dosa kaum muslimin muslimat yang beriman kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, yakni jalan yang Engkau redai, ya Allah. Boleh apa baca doa macam tu kan? Masya Allah, itu kena doa. Dan satu lagi pesanan saya, kalau kita nak marah anak kita bulan Ramadan ini, jangan dengan perkataan kesan. Sebab mustajab doanya. Kita marah anak kita, barangai an sebiji macam bapak, esok jadi macam bapak dia kan, Masya Allah kan. Barang ni besok jadi bukanlah ni daripada lahir sampai bila-bila pun akan menyusahkan aku. Sampai bila-bila dia akan susahkan kita. Marah pun marah elok-elok. Akan esok jadi imam. Kan contoh kan pakai Masya Allah malaikat rahim. Kan esok jadi macam Ustaz Syamudin. Ustaz nanti jadi kala pun jadi macam kita, masalah semua kan. Doa elok-elok, marah pun marah cara elok-elok, takut doa mustajab. Masya Allah. Baik, secepat-cepatkan. Yang ketiga, penghayatan dari segi sakafiyah. Apa dia sakafiyah? Ilmu. Puasa-puasa juga, tapi tak ada ilmu masalah lah. Yang mana makruh, yang mana membatalkan puasa, yang mana sunat, semua ni kena tahu lah. Masya Allah. Saya mula-mula Islam, saya masuk Islam, saya pergi pondok di Kelantan, Masya Allah. Baru Islam, saya buat macam ni, batal dia kata tu, panjang kita, betul ke? Saya buat macam ni, batal dia kata, betul tak buat macam ni, batal. Sampai saya takut nak korek hidung, dari hidung tu tergantung lalu tu ambil dah. Masya Allah, takut apa macam tu. Dia dalam istilah fiqah, ulama fiqah kata dia korek hidung ni ada had. Had apa? Had khoitum. Apa dia had khoitum? Sedalam-dalamnya. Jadi korek macam ni dia tak membatalkan puasa. Yang membatalkan tu sedalam-dalamnya. Maknanya dia korek sampai jari dia terkeluar ke biji mata dia tu. Yang tu apa batal. Dia kata dia korek telinga sampai jari dia tu sampai ke gendang telinga dia. Apa ni lebih-lebih? Speaker Masya Allah ni tuan-tuan. Itu batal puasa. Sebab tu kalau kita tengok fatwa kebangsaan kata apa? Swab test tak membatalkan puasa. Macam apa? Swab test sampai sini saja pun kalau tak silap saya. Maknanya sedalam-dalamnya itu baru membatalkan puasa. Semua ni kena tahu dah. Kan kadang kalau dia puasa sampai ayam liok pun tak mau telan. Pui lagu tu saja. Main pukul 1 petang, Masya Allah, tu tengah hari jadi macam biawak hidup, Masya Allah. Lagu tu lah. Badan kering habis dah badan. Tak ada lah benda ni, semua kena ilmu, kena tambah ilmu. Saya kalau nak kata orang jahil, lambat telefon saya. Ni pun Masya Allah. Kemarin dulu pun ada orang hantar WhatsApp dekat saya. Assalamualaikum Ustaz, tolonglah saya. Tolong apa? Bini saya hilang di mana pun tak tahu. Ustaz, mula ada. Dan bini hilang di mana? Pasal apa tanya saya? Saya bukan tulis Ustaz Syamudin, detektif bini yang hilang. Allah. Saya kata bini hilang pergi report polis lah. Pasal apa cari kita? Itu belum lagi yang telefon tanya saya soalan. Ya Allah, ada satu mamat telefon saya 3 pagi. Dia ingat saya ceramah 24 jam ke apa, saya pun tak tahu. 3 pagi dia telefon saya. Saya nak buka mata pun tak boleh. Buka, berjaya buka satu je. Satu ni tutup aja. Tapi jawab dulu. Assalamualaikum Ustaz. Punya semangat dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, man Penang gini. Mana aku kenal man Penang ke man kena. Ustaz tak kenal saya, tapi saya kenal Ustaz. Ya apa ajaknya telefon saya ni Abang Man.
Ustaz, saya ada satu kemusykilan. 3 pagi kemusykilan, Masya Allah. Siapa ingat ada orang mati ke apa Tanya apa kemusykilannya? Ustaz, tolonglah Ustaz. Ustaz, tolong ajar dekat saya cara mandi hadas yang betul, Ustaz. Pula dah. Mata yang tutup buka tu, Masya Allah. Saya tanya orang, depa ni Ustaz, depa ajar saya macam-macam. Ada orang kata kena niat waktu duduk dalam tandai. Ada orang kata kena niat waktu duduk tengah mandi. Ada orang kata kena niat lepas-lepas mandi baru niat. Ada orang kata dah siap semua sebelum keluar daripada tandai baru niat. Banyak sangat niat, Ustaz. Saya nak ikut mana satu dia tak? Saya tanya, hampir tanyakan dia apa. Semua orang yang saya kenal saya tanya. Ni sebelum saya telefon Ustaz, saya tanya Pak Mentua saya. Awak Pak Mentua hanya apa? Pak Mentua saya kata dia tua dah lama tak berada, dia lupa dah Ustaz. Masya Allah. Saya kata kenapa Pak Mentua ni 2 kali ni. Dia buat ajar. Oh macam ni Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya tidak. Tak sampai 10 minit dia call saya balik. Allah ini lagi. Dan ambil papan. Tolonglah. Lagi pukul 3 pagi. Jangan duk kacau saya macam ni. Kalau ada soalan, telefon saya 8 pagi, insyaAllah saya jawab. Bagilah saya masa tidur. Ustaz, saya minta maaf, satu saja soalan saya. Lepas ni saya janji saya takkan telefon Ustaz. Baiklah, apa soalannya? Ustaz, ni mandi hadas ni Ustaz, kena buat berapa rakaat Ustaz? InsyaAllah. Saya kata selalu orang buat 3 rakaat. Baru mengaji buat 7 rakaat. Yang ke-7 tu mandi bunga sekali, Masya Allah. Saya tutup handphone tu. Nak kata orang jahil bang, lambat tu ada kan. Jadi kita ni Masya Allah pastikan ada saluran ilmu yang betul kan. Kita ada tazkirah kan, banyak tazkirah. Saya pun ada tazkirah pun kalau tak silap nanti, Masya Allah. Esok kot kalau tak silap lah, Allah kan. Jadi kita ada main duduk dengar, Masya Allah, tabarakallah. Dia mesti akan ada ilmu satu ke 2 ilmu. Walaupun semua ustaz-ustaz kerana sembang benda yang sama kan, tapi mesti kita akan dapat ilmu yang baru. Jadi itu penghayatan yang perlu ada dalam Ramadan. Yang terakhirnya, yang keempatnya, penghayatan dari segi maliyah. Mufrad, jamak dia mal. Mal ni apa dia? Harta. Apa kita nak buat dengan harta? Banyak berinfak, Masya Allah ya? Bukan yang untuk kita simpan harta tu, banyak berinfak. Nabi subhanallah, mai Ramadan, apa yang ada semuanya Nabi pastikan kosong, poketnya kosong, baru Nabi balik. Masya Allah, infak begitu hebat sekali, Masya Allah, tabarakallah. Terutama sekali saya nak saja Allah saya nampak, kita orang perempuan semua dah kahwin kan, Masya Allah. Nabi pernah naik Isra Mi'raj. Sebelum Nabi turun main, Nabi pergi tinjau keadaan neraka. Kan? Siapa yang paling banyak dalam neraka? Orang perempuan kan, paling banyak kan? Tahu dah apa sebab perempuan paling ramai? Benar dah ada siapa-siapa yang ajar? Kan? Baik, saya cerita. Nabi turun balik main ke dunia. Dalam satu riwayat Ibn Hisham ni, Nabi menganjurkan satu tazkirah. Nabi buat tazkirah. Nabi kata bawa mai semua wanita yang ada di Mekah. Semua wanita dihimpunkan. Tak ada lelaki, semua perempuan aja. Maka Nabi pun mula tazkirah. Apa kata Nabi? Ya ma'syar nisa, tak sadaqna. Wahai kaum wanita, sedekahlah kamu. Fa inni araituhunna aksara ahli nar. Sesungguhnya aku nampak kamu paling banyak di neraka. Tiba-tiba bangun seorang wanita tanya, "Malana ya Rasulullah? Kenapa kami paling banyak ya Rasulullah?" Maka Nabi kata ada 2 sebab. Apa dia? Yang pertama, taksunal lak. Apa dia? Taksunal lak ni maknanya taksud kepada lak. Lak ni apa dia? Suka menyumpah, mengumpat, ngata-ngata, mengadakan cerita. Kata Nabi Masya Allah, Ustaz, kalau mengumpat lagi pun mengumpat juga lah Ustaz. Betul, tapi tak sehebat orang perempuan. Tak percaya, kita pergi kenduri kahwin tengok kan? Dia makan 2 pinggan nasi, dia duduk satu kerusi, dia cari member dia. Yang ni Siti, yang ni Beda, ni siapa? Tak, apa 3 main?
Tiga-tiga main bola-bola, dia tanya apa? Cantik baju apa? Beli ke jahit? Jahit apa-apa? 250. Ish, murahnya. Saya ni 350. Padahal RM35 beli kalau muat. Kan, berarti dia tanya apa? Apa makan kah belum? Makan dah. Ya Allah, daging masa hitam tu. Macam mana dia buat masak? Muntah nak telan pun tak boleh. Aku tinggal tu. Ada dua pinggan dia balai. Kan, Masya Allah. Berarti dia tanya apa lagi? Apa tengok ada pengantin perempuan tadi tu? Tengok, cantik no? Putih merupakan macam dia. Berarti dia tanya apa? Apa tengok ada maplek? Maplek kan? Apa tengok ada maplek tadi? Tengok, ya Allah, hitam! Dia kata, yang hitam tu mak lazim harfi muqaffaf. Hitam! Masya Allah. Aku ingat Ustaz Syamugam yang menikah pula dah. Awak hitam semua aku lah. Masya Allah. Lepas tu dia tambah lagi. Dia kata, apa? Tadi kan masa aku makan kan, meja sebelah bersembang pasal maplek. Dia kata kulit maplek ni serupa macam tinted seratus-ratus, biji-biji tak lalu lurik. Masya Allah. Lepas tu dia kata apa? Aku tu kan dia kata maplek bawa kereta JPJ tahan. JPJ tanya, awak dekat driver, tempat driver cermin tinted? Kata, padahal tak tinted, kulit maplek nampak macam tinted pula lah. Dia katakan, itu tak apa, tolak di tepi. Yang kedua yang kita nak tengok, Nabi kata apa? وَتَكْفُرْنَ بِعَشِرٍ. Maknanya mengingkari kebaikan suami. Mengingkari, bukan nusyuz, mengingkari kebaikan suami. Kalau saya nak jelas benda ni, saya perlukan 2 jam lagi. Tu dia kan. Jadi secara ringkasnya, dalam hal-hal keluarga ni, kita biasa gaduh dengan suami kan. Kita biasa tinggikan atau tinggikan suara kan. Semua inilah yang dikata mengingkari kebaikan suami. Inilah punca kenapa wanita senang masuk ke dalam neraka, kata Nabi. Masya Allah. Walaupun senang masuk juga, mereka juga senang masuk ke dalam neraka. Maka apa kata Nabi? Tasaddaqna, tasaddaqna, tasaddaqna. Sedekahlah kamu, sedekahlah kamu, sedekahlah kamu. Kenapa? Tapi Nabi tak apa kenapa. Cuma ulama kata sedekah kita ni mungkin akan mengampunkan dosa-dosa kita dengan suami kita, ataupun dia akan jadi penghalang kepada kita daripada melakukan dosa yang akan datang. Itu sebenarnya bila kita buat sesuatu, minta ampun lah tu juga. Jangan tunggu sampai hari raya. Dia selalunya tunggu hari raya. Tidak, mai pagi raya, ampunkan dosa-dosa saya. Halalkan segala makan minum saya selama ni bang. Suami pun tak dapat dah, abang maafkan semua kita kosong-kosong. Suami bismayan raya balik main, dia bagi dia makan rendang dengan ketupat. Suami pun makan-makan tinggal pinggan atas meja. Apa lagi? Main. Ni apa ni perangai macam budak-budak makan tinggal atas meja. Awak tak belajar kan dulu? Baru aja bang, ampunkan dosa saya. Ini buka balik buku baru. Apa buku baru? Jadi hari-hari lah kita mohon kemaafan. Masya Allah. Jadi sedekah kena jaga banyak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, aku tak pernah tengok orang sedekah macam Nabi. Dia tak kata Sayyidina Abu Bakar, dia tak kata Sayyidina Umar, dia tak kata Sayyidina Uthman. Kenapa dia kata Nabi? Sebab sahabat Nabi lain walaupun banyak bersedekah, tapi mereka ada harta lain, rumah ada, tanah ada, dinar ada, macam-macam ada. Tapi Nabi apa pun tak ada. Ada pun Nabi sudah infakkan ke jalan Islam Allah. Dan akhlak Nabi ini sahabat jarang puji apa yang Nabi ada, apa yang Nabi pakai. Pasal apa? Puji saja Nabi akan buka lagi. Nabi pernah dapat ridha orang bagi barang dekat Nabi. Masya Allah, bukan sikit punya barang kan, sampai anak pun dia bagi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kan umur 8 tahun dia bagi kat Nabi. Nabi dapat ridha, kain ridha dengan kain ridha paling mahal. Nabi pakai keluar mai seorang sahabat. Masya Allah, tabarakallah, cantiknya ridha kamu ya Rasulullah. Baru lagi cantik. Kenapa kamu berkenan dengan ridha aku ni? Sangat berkenan. Nak ambil dia tu Nabi. Nabi pernah dapat kambing, bukan seekor 2 ekor. Daripada lembah ni sampai ke lembah ni penuh kambing orang bagi kat Nabi. Sahabat semua main tengok, Masya Allah, banyak kambing Rasulullah. Ya banyak. Ui, terlalu banyak sangat.
Nabi tanya, kenapa kamu kagum kau tengok kambing ni semua? Kagum lah, ambillah tu semuanya. Tu dia tu Nabi. Jangan maaf saja mengerjam dengan cantik. Kau dah buka saja. Minggu balik kepada orang. Masya Allah. Ada orang saya kata, wih cantiknya kereta. Ustaz saya punya, nak ambil lah dia. Ada orang kata, Masya Allah. Kita tak boleh buat macam tu, tapi jangan tak buat terbaik. Kerana apa? Sedekah ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan banyak bersedekah, kerana Nabi kata sedekah memadamkan dosa-dosa kita seperti api air yang memadamkan api. Masya Allah tabarakallah. Jadi ini adalah sebuah penghayatan sepanjang bulan Ramadan. Tapi Ustaz, sedekah ni Ustaz, sana satu tabung, sini satu tabung, lepas tu satu tabung, berapa tabung Ustaz? Lagi banyak tabung, lagi bagus. Kasihan Pak? Ya. Tepat masanya, Masya Allah kan? Tepat masanya. Banyak-banyak, Masya Allah kan? Allah sebut dalam Quran surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan mencapai pokok kebajikan di dalam berinfak selagi tak infak benda yang kamu cinta. Kan? Contoh Ibnu Katsir kata dalam poket ada 100, ada 50, ada 20, ada 10, ada 5, ada RM1. Yang mana kita cinta? 100 lah kita cinta, tapi main tabung yang mana kita buat? Yang mana RM1 itu yang kita buat. Itu yang Allah kata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan mencapai maqam kebajikan dalam berinfak selagi tak infak benda yang kamu cinta. Tu Masya Allah. Jadi yang kena buat itu adalah yang 100 kah, 50 kah, itu saja. Masya Allah. Jadi banyaklah kita berinfak. Setiap satu nilai ringgit yang kita masukkan itu, yakinlah gugurnya dosa-dosa kita, Masya Allah. Jadi cukuplah sekadar itu beberapa penghayatan, 4 penghayatan sepanjang Ramadan ini. Masih belum terlambat, masih ada lagi waktu untuk kita. Baru 12 Ramadan saja. Maka pakai kita tingkatkan lagi, Masya Allah, amalan-amalan kita ni supaya taufik satu Syawal nanti kita jadilah la'allakum tattaqun. Jadi mudah-mudahan apa yang kita berkongsi bersama-sama hari ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Mudah-mudahan Allah memberkati majelis kita dan rahmat Allah Subhanahu wa taala memenuhi diri kita. Waktu kita pulang, kita bawa rahmat Allah bersama-sama dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu saja daripada saya. Lebih kurang saya mohon maaf sangat-sangat. Mudah-mudahan Allah pertemukan balik pertemuan kita. Allah temukan kita kembali dalam pertemuan yang akan datang. Itu saja. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi